Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Naufikah binti Muhammad Fitri, bernombor metrik 17 DSB 20F1003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazni binti Muhammad Rus, bernombor metrik 17 DSB 20F1006. Pada hari ini saya akan membentangkan untuk subjek MPU 21032, penghayatan etika dan peradaban bagi tajuk fungsi Selat Melaka sebagai pusat peradaban dan etika. Selat Melaka adalah suatu bidang perairan yang sempit yang memisahkan semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera di Indonesia. Dari segi ekonomi dan strategik, Selat Melaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya dengan terusan Suez dan terusan Panama. Selat Melaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik serta menghubungkan 3 dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, iaitu India, Indonesia dan China. Justru itu, Selat Melaka sangat penting kepada kestabilan ekonomi dunia, khususnya kepada negara Amerika Syarikat, Jepun, China dan lain-lain negara di Asia Tenggara. Hampir 1/5 perdagangan dunia terpaksa melalui Selat Melaka. Pada 2003, 11 juta barel barangan melaluinya setiap hari. Kerajaan Melaka mempunyai sistem dan pengurusan tersendiri yang tersusun dalam mengendalikan pelabuhannya. Kerajaan Melaka mempunyai sistem pelabuhan perkapalan, sistem cukai, kemudahan prasarana, menjaga keselamatan para pedagang, kaedah-kaedah perniagaan dan mata wang yang digunakan, sistem timbangan dan nilai mata wang, undang-undang dan peranan nakoda. Pelabuhan Melaka berperanan sebagai pusat interport yang menjadi tumpuan pedagang dari timur dan barat. Kesibukan di Pelabuhan Melaka dapat dilihat melalui catatan Tom Pyers bahawa Pelabuhan Melaka biasanya terdapat 84 bahasa yang dituturkan dan setiap pertuturan tersebut adalah berbeza. Seterusnya, bahasa Melayu menjadi bahasa perantara ekonomi. Lingua franca atau bahasa perantara dalam urusan perdagangan di Melaka adalah bahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara dan digunakan dengan meluas oleh pedagang di Pelabuhan Melaka. Bahasa Melayu mudah difahami dan pedagang asing tiada masalah menggunakan bahasa Melayu dalam urusan perdagangan. Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan China. China memasarkan barang-barangnya di Melaka seperti bahan-bahan wangian, permata, sutera, satin, belerang besi, alat memasak, tembikar dan peluru. Manakala barang utama yang dibawa balik ke China ialah lada, gaharu, candu, rempat dan bahan-bahan hutan Nusantara. Pedagang dari Benggala yang terdiri daripada pedagang Arab dan Parsi, Turki dan Abyssinia yang membentuk satu syarikat yang besar untuk datang ke Melaka. Antara barang yang dibawa oleh mereka ialah barang-barang makanan, beras, gula, daging kering, kain India dan sayuran-sayuran kering. Barangan ini kemudiannya ditukar ke Melaka untuk membeli lada, jagung, cengkeh, sutera dari China, tembikar dari Jepun, senjata dari Jawa dan pelbagai barangan lain. Seterusnya, hubungan antarabangsa terjalin. Para pedagang dari Pelabuhan Diu, Randeh, Surat dan Daman menjadi perantaraan untuk memperdagangkan barang-barang dari pelabuhan Arab seperti Iskandaria, Mekah, Ormus, Aden dan Jeddah. Mereka kemudiannya membeli berbagai-bagai jenis rempah, jagung dan emas dari Nusantara yang terdapat di Melaka, selain membawa balik barangan dari timur jauh untuk diperdagangkan ke India, ke pelabuhan-pelabuhan Arab dan seterusnya ke Eropah. Selain itu, Pegu Burma juga merupakan antara pedagang yang rapat dengan Melaka. Melaka terkenal dari sudut pembinaan kapal. Apabila barang bahan dagangan habis dijual, mereka akan menjual anak-anak kapal kepada saudagar-saudagar di Melaka. Tom Pyers menganggarkan sepanjang bulan Februari dan Mac setiap tahun terdapat antara 20 hingga 30 buah kapal kecil datang ke Melaka sama ada untuk menjalankan hubungan perdagangan ataupun tukaran barang dengan saudagar dari Melaka. Ini menunjukkan bahawa hubungan
Pegu dengan Melaka adalah hubungan terus bukan secara perantaraan. Seterusnya, hubungan baik dengan China elak diancam Siam. Melaka dan Siam pernah mengalami krisis hubungan yang membimbangkan. Siam pernah mahu menjadikan Melaka sebagai negeri ufti tetapi gagal kerana Melaka mendapat naungan daripada China. Walaupun begitu, atas sebab ekonomi, mereka tetap menjalinkan hubungan yang baik dalam aspek perdagangan. Siam menjadi pembekal utama bahan seperti beras, gula, berbagai-bagai jenis rempah dan kayu-kayan ke Melaka. Perhubungan antarabangsa amat diawasi oleh Melaka. Contohnya, hubungan Melaka dengan pulau-pulau Ryukyu Jepun amat baik di antara tahun 1460-an hingga 1480-an. Barangan yang mereka bawa dari Jepun ialah seperti kain, sutera, tembikar, pedang, habuk emas dan perak, kipas, kertas dan sedikit makanan. Di Melaka, bahan ini ditukar dengan rempah, arak dan kain yang didapati dari Benggala. Kemunculan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa tidak dapat dinafikan lagi. Melaka pernah berada pada satu tahap yang membanggakan dan dikenali di seluruh dunia. Hubungan perdagangan yang dijalinkan dengan pelbagai negara dapat dilihat dengan jelas. Terdapat lebih daripada 80 bahasa yang dipertuturkan di Pelabuhan Melaka. Walau bagaimanapun, Lingua Franca tetap menjadi bahasa utama di dalam komunikasi. Tumpuan para pedagang di Melaka antara lain disebabkan oleh kekayaan bumi semenanjung Tanah Melayu dengan emas yang sudah terkenal sejak zaman Ptolemaic. Kedudukan strategik Melaka di tengah-tengah laluan perdagangan antarabangsa dengan selat yang sempit dan stabil politik sepanjang selat itu. Sejumlah 83 bangsa telah berdagang di Melaka. Bahkan, Melaka telah menjadi pasaraya besar dunia yang memperdagangkan barang dagangan di seluruh dunia. Disebabkan faktor ini, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Kerajaan Melaka telah menjadi lingua franca bagi semua pedagang di Melaka pada kala itu. Islam yang mentadbir pula dapat perhatian bangsa Melayu sendiri. Selain para pedagang, negara-negara besar seperti China, Majapahit, Siam, India dan Arab pula mewujudkan hubungan diplomatik dengan Melaka demi melindungi kegiatan perdagangan rakyat mereka di sini. Raja Melaka juga bijak dalam menguruskan negara mereka dengan membuat undang-undang dan cara timbangan tanpa penipuan serta membayar ufti untuk perlindungan barang mereka. Dengan sistem yang teratur ini, para pedagang berasa selamat dan tidak ditindas. Terusnya, Kesultanan Melaka iaitu pusat perdagangan dan dakwah. Perdagangan telah menjadi nadi yang mewujudkan kemakmuran ekonomi kepada Kerajaan Melaka. Dengan kedudukan Melaka yang menguasai seluruh laluan perdagangan di Selat Melaka, selain menjadi kuasa politik, ia menjadi kuasa ekonomi terbesar di Nusantara. Para pedagang di seluruh dunia termasuk Arab, Parsi, India, Cina dan alam Melayu telah mengunjungi Melaka dan menjadikan sebagai pusat pertukaran barang-barang dagang. Ketika angin monsun, para pedagang luar akan singgah ke Melaka kerana di situ terlindung dari angin monsun. Ketika itulah para pedagang duduk sebentar di situ dan di Melaka jugalah agama Islam disampaikan, iaitu daripada pedagang Arab. Beliau telah mengislamkan Raja Melaka terlebih dahulu dan rakyat yang lain mengikut agama yang dihanuti oleh raja mereka. Bermaksud tanda setia dan hormat. Setelah rakyat Melaka memeluk Islam, para ulama datang untuk mengajarkan ilmu agama Islam kepada mereka dengan cara membina madrasah kepada rakyat biasa untuk belajar. Dari situlah bermulanya adab kaum Melayu seperti baju Melayu. Baju Melayu mempunyai maksud yang tersendiri. 5 butang baju Melayu melambangkan rukun Islam. 5 butang ini melambangkan kesemua rukun Islam termasuklah mengucapkan 2 kalimah syahadah, menunaikan solat fardu 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Yang kedua,
3 saku baju. Kebanyakan baju Melayu mempunyai 3 saku di hadapan. Ketiga-tiga itu melambangkan akidah atau kepercayaan Islam dan ihsan. Yang ketiga, sampin. Melambangkan kesungguhan menjaga syahwat, aurat dan maruah. Memakai sampin di bawah lutut bermaksud telah berkahwin, manakala di atasnya bermaksud masih bujang. Yang keempat, baju Melayu butang satu. Melambangkan tauhid yang mempercayai bahawa Tuhan itu hanya satu. Rekaan ini dalam bentuk baju Melayu teluk berlangga. Asal usul baju Melayu, rekaan ini bermula daripada 500 tahun yang lalu apabila Sultan Muhammad Shah iaitu Sultan Melaka kedua mahukan satu pakaian diraja. Baju Melayu kemudiannya dikatakan banyak dipengaruhi oleh pakaian Arab iaitu jubah, manakala seluar pula membawa pengaruh daripada Turki. Secara ringkasnya, baju Melayu banyak membawa pengaruh Islam yang sangat kuat dan sehingga kini menjadi kebanggaan kaum Melayu di Malaysia.